Ya, ada panggil dah, seputih. Terima kasih. Lupa kawasan memang. Ya, memang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, pada tahun lepas, Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Pentung daripada MCA menjadi menteri yang paling banyak dikritik kerana penguatkuasaan ke atas plat nombor kenderaan oleh JPJ. Tapi pada permulaan tahun ini, Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Bagan Datuk pula menjadi menteri yang paling banyak dikritik disebabkan pembaharuan permit pekerja asing melalui laman web diikuti dengan penghentian perkhidmatan pembaharuan permit di kaunter immigration. Iaitu mana satu tindakan yang amat tidak adil dan kurang bijak. Kementerian Dalam Negeri kemudian membuka kaunter immigration berikutan kritikan hebat daripada orang ramai, tetapi tiada siapa tahu bilakah perkhidmatan permohonan dan pembaharuan bekerja asing di kaunter immigration akan ditutup lagi. Menteri Dalam Negeri haruslah jawab banyak soalan tentang penswastaan perkhidmatan ini dan membenarkan perkhidmatan ini dan kenapakah membenarkan perkhidmatan ini dimonopoli oleh MyEG. Soalan pertama ialah, kenapakah MyEG mengenakan bayaran tambahan RM38 setiap permohonan sementara majikan masih dikehendaki membayar RM125 bayaran pemrosesan di bawah struktur fee untuk membaharui permit pekerja asing. Soalan kedua ialah, kenapakah perkhidmatan ini mesti diswastakan ataupun outsource? Pada 2 Mac, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Air Hitam membuat kenyataan yang disiarkan dalam akhbar Cina bahawa keinginan kerajaan untuk melaksanakan pembaharuan permit melalui MyEG ialah demi mengawal bilangan pekerja asing di negara kita melalui mendapat statistik kemasukan dan keluaran pekerja asing yang dengan lebih berkesan. Kenyataan Yang Berhormat Air Hitam yang mempertahankan MyEG ini adalah amat tidak meyakinkan dan tidak masuk akal. Sekiranya kerajaan perlukan sistem online demi mendaftar dan membaharui permit pekerja asing, ini boleh dilakukan oleh Jabatan Immigration dan kerajaan tidak perlu swastakan perkhidmatan ini. Pada 10 Januari 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kenyataan yang menyatakan tujuan kerajaan untuk membaharui pekerja asing melalui MyEG ialah demi menyemak penyalahgunaan pelbagai pihak dan juga demi memendekkan proses permohonan kepada 1 atau 2 hari berbanding dengan 2 hingga 4 minggu sekarang demi mengurangkan kesesakan di kaunter Jabatan Immigration. Kementerian Dalam Negeri tidak sebut alasan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Air Hitam seperti apa yang dia lakukan, seperti apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Air Hitam. Jadi saya memang tidak faham kenapakah Yang Berhormat Air Hitam mengeluarkan alasan yang mana tidak sehaluan dengan Kementerian Dalam Negeri. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Air Hitam juga dilaporkan berkata bilangan pekerja asing telah melebihi populasi kaum India di negara kita dan jika kerajaan tidak mempunyai sistem yang baik untuk memantau dan mengawal bilangan pekerja asing, maka bilangan pekerja asing mungkin akan melebihi populasi kaum Cina di negara kita. Saya pernah keluarkan kenyataan akhbar dan menanya Yang Berhormat Air Hitam kenapakah bangkitkan keperluan mengawal populasi pekerja asing daripada sudut kaum. Tetapi beliau menuduh saya memutarbelikkan kenyataannya melalui media yang dikawal oleh MCA. Walaupun beliau tidak berani menuduh apa Cina yang membuat laporannya. Saya ingin mengingatkan kerajaan bahawa objektif utama apa-apa bentuk penswastaan perkhidmatan haruslah dilakukan dengan objektif menyediakan perkhidmatan yang lebih murah dan lebih berkesan kepada orang ramai. Kerajaan seharusnya dengar suara dan sungutan majikan dengan menghapuskan RM38 yang dikenakan oleh MyEG dan membenarkan pembaharuan permit pekerja asing terus diadakan di kaunter immigration. Datuk Yang di-Pertua, letupan yang berlaku di Lombong Batu Arang di Selatik, di Seri Aman, Sarawak pada 22 November 2014 menyebabkan kematian 3 orang pekerja asing dan seorang di antaranya adalah dari Korea Utara. Insiden ini membukakan mata orang ramai bahawa tertapaknya pekerja dari Korea Utara, satu negara komunis yang mengamalkan pemerintahan kuku besi yang bekerja di negara kita. Saya ingin tahu, apakah kerajaan telah mengadakan perjanjian dengan kerajaan Korea Utara untuk membenarkan pekerja Korea Utara untuk bekerja di Malaysia?
saya difahamkan terdapat 300 pekerja Korea Utara hamba abdi, slave labor, bekerja di Lombong, Sarawak dan terdapatnya rancangan untuk menggaji 5,000 lagi pekerja Korea Utara dalam pembinaan janak kuasa tenaga Pinturu ataupun Pinturu Power Station di Sarawak. Malaysia sekarang ialah anggota dalam Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Korea Utara yang mengancam keamanan dunia dengan program nuklear dan misal, dan kesemua ini merupakan isu yang dibincangkan dalam Majlis Keselamatan PBB. Jadi mengimport lebih pekerja Korea Utara dan memberi bayaran kepada syarikat milikan Korea Utara memang mencaburi resolusi Majlis Keselamatan 2094-2013 dan akan menjejaskan nama baik Malaysia di dunia antarabangsa. Jadi saya ingin menyeru kerajaan memberi satu pendirian dalam isu ini. Tadi ini Pertua, Kuala Lumpur telah menjadi semakin sesak sekarang dan pengangkutan awam seperti bas jarang kita nampak. Ini dibuktikan dengan kesesakan yang kita semua sebagai ahli parlimen mengalami semasa kita datang ke parlimen pada waktu pagi. Saya telah banyak kali menyuarakan isu kelulusan projek pembangunan yang mempunyai kepadatan yang tinggi tanpa ambil kira trafik dalam ucapan parlimen saya. Dalam satu mesyuarat di antara ahli parlimen Kuala Lumpur dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur, kami diberitahu bahawa kerajaan ingin meningkatkan lagi penduduk di Kuala Lumpur sehingga 2 juta orang. Jadi DBKL dikehendaki meluluskan lebih projek perumahan yang mempunyai densiti yang tinggi demi mencapai objektif ini. Persoalan saya ialah, kenapakah kerajaan ingin menetapkan 2 juta penduduk sebagai sasaran yang harus dicapai oleh DBKL ataupun di Kuala Lumpur? Apakah kebaikan untuk mengumpulkan lebih penduduk sehingga 2 juta tanpa menambahbaikkan pengangkutan awam? Sehingga semua penduduk, pekerja, pelancong di Kuala Lumpur selalu terpaksa terperangkap dalam situasi kesesakan trafik di jalan raya. Dan Datuk yang dipertua dalam mesyuarat dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur dengan ahli parlimen, saya berpeluang tahu tentang satu projek 8 blok Pangsapuri yang mempunyai 2,000 unit rumah mampu milik di kawasan Bukit Jalil. Kononnya projek ini adalah di bawah Prima dan akan dijual kepada pegawai kerajaan dengan harga RM150,000, iaitu projek di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Saya amat terkejut untuk lihat projek raksasa yang mempunyai 2,000 unit rumah pangsa ini didirikan di Bukit Jalil, kerana saya tidak dapat membayangkan betapa sesaknya keadaan di mana semua jalan di Bukit Jalil apabila 2,000 hingga 3,000 pegawai kerajaan keluar dari rumah pangsa Prima tersebut dengan kereta mereka sendiri dan menuju ke arah pusat bandar. Bukit Jalil sekarang mengalami pembangunan yang pesat. Selain itu, sekiranya terdapat program atau permainan bola sepak di Stadium Bukit Jalil ataupun Padang Bukit Jalil, kesemua jalan di Bukit Jalil, Seri Petaling dan Malah Puchong akan menjadi sesak. Begitu juga keadaan dalam bulan Ramadan, di mana yang seluruh kawasan di sekitar Bukit Jalil ini memang kereta tidak boleh, ia seolah-olah menjadi satu kapak yang besar. Apa yang akan berlaku di Bukit Jalil sekiranya DBKL meluruskan lagi Pangsapuri Prima yang mempunyai 2,000 unit tersebut? Jadi saya ingin tahu, merayu Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengurangkan densiti projek tersebut. Kalau tidak, rumah pangsa itu akan menjadi satu tempat yang menyiksa pegawai kerajaan yang duduk di rumah pangsa tersebut. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin cadangkan supaya bahagian SPAC yang menguruskan trafik di Kuala Lumpur diletakkan di bawah DBKL, supaya DBKL ataupun Kementerian Wilayah Persekutuan boleh mengawal kesesakan trafik di Kuala Lumpur dengan lebih berkesan. Tadi yang dipertua, sejak Yang Amat Berhormat Pegang Jawatan Perdana Menteri, beliau telah keluarkan satu slogan yang menarik, iaitu Satu Malaysia. Selepas itu kita juga lihat kerajaan menggunakan berjuta-juta ringgit untuk mempromosi slogan Satu Malaysia. Tetapi kesannya, pemimpin Barisan Nasional, termasuk Menteri Kabinet sendiri yang merosakkan jiwa perpaduan dan juga merosakkan slogan Satu Malaysia ini,
2 bulan yang lepas, seluruh masyarakat Malaysia terkejut apabila Menteri Pertanian Yang Berhormat Berak mengeluarkan kenyataan dalam Facebook yang minta orang Melayu boikot syarikat Cina seperti Old Town Cafe, yang mana beliau juga menuduh yang Old Town Cafe adalah dimiliki oleh Yang Berhormat Taiping dan Yang Berhormat Beruas, yang mana satu dakwaan yang tidak betul. Kami rasa kesal selepas seluruh masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Cina, minta beliau mohon maaf, termasuk juga MCA. Tapi kita lihat yang beliau sebagai seorang Menteri Kabinet tidak tarik balik kenyataannya dan juga tidak mohon maaf. Walaupun Ketua Polis Negara telah mengarahkan siasatan ataupun rakaman kenyataan atas beliau, tetapi kita juga lihat double standard yang diamalkan oleh PDRM dalam isu ini. Pihak polis boleh menahan Yang Berhormat Lembah Pantai semalam di bawah akta hasutan selama 1 malam selepas rakamkan kenyataan beliau dan masukkan beliau dalam lock-up 1 malam. Tapi kita lihat yang ucapan dikeluarkan oleh Yang Berhormat Lembah Pantai itu ada dibuat dalam parlimen. Yang sepatutnya kita semua ada immunity. Dan tetapi beliau boleh diheret oleh polis masuk dalam lock-up 1 malam. Tapi kita lihat yang Menteri Kabinet buat dalam Facebook, kita semua lihat apa yang beliau tulis dalam Facebooknya. Polis rakam kenyataannya dan siasatannya, tapi beliau tidak dimasukkan dalam lock-up polis seperti yang di Lembah Pantai. Yang kenyataan beliau itu dalam Facebook ini tak ada immunity. Jadi saya rasa kesal yang double standard yang diamalkan oleh pihak polis, dan yang mana kita tahu yang Ketua Polis Negara ini memang lakukan satu perkara dengan yang salah, yang amat, yang menyalahi undang-undang dengan menahan Lembah Pantai di dalam lock-up. Dan saya juga ingin minta Menteri Dalam Negeri boleh jawab tentang ini dan memohon maaf kepada Yang Berhormat Lembah Pantai dalam isu ini. Tadi yang dipertua, yang akhirnya satu isu, kerana saya diberi 20 minit, yang saya rasa Yang Berhormat Arau harus beri tahu kita semua apa yang berlaku di bangunan parlimen kita. Yang apakah yang pelan pengubahsuaian parlimen kita sekarang? Bila ahli parlimen, bila kami diminta pindah daripada bangunan lama ke bangunan bangunan ini pada tahun 2010 atau 2011, kami diberitahu bahawa projek pengubahsuaian bangunan parlimen akan ambil 5 tahun untuk siapkannya. Sekarang kita dalam masuk ke tahun 2015 dan kita lihat yang progres, tidak banyak progres dijalankan, dan sekarang tempat letak kereta menjadi lebih kurang lagi, dan yang keadaan sekarang adalah begitu tidak senorok bagi kita semua di parlimen, dan kita sudah mengalami yang ini, proses ini selama 5 tahun. Apa yang berlaku pada parlimen kita? Saya kesian kepada speaker. Sekarang speaker tak ada, terpaksa pindah dari pejabat yang canggih dan masuk ke bangunan atas ini. Holler pun tak ada. Kesian kepada speaker, dan kesian kepada senator kita dan juga speaker Dewan Negara kita. Dan kita juga nak tahu apakah yang berlaku, berapa kosnya, berapakah variation order sekarang, adakah kos pengubahsuaian telah pun meningkat, bilakah akan siap. Apa yang berlaku, kita semua lihat pagar diletak sana Semai sini. petani bangun. Ya, sila. Datuk Speaker, kalau kita berjalan kaki di kawasan bangsa ataupun di kawasan pembinaan di ibu negara ini, kita tengok pekerjaan berlaku dalam pembangunan ini 24 jam. Maknanya di kawasan pembangunan ini orang kerja 24 jam. Kita di Dewan ini kita tengok orang mundar-mandir macam tak ada apa berlaku. Jadi saya tak jangka 10 tahun lagi pun siap. Jadi apakah pendapat Seri Putih, seolah-olah tidak ada urgensi dan kita disdera bagi ini sekali. Apa pendapat Seri Putih tentang? Terima kasih. Yang memang saya setuju. Yang hari itu ada seorang VVIP dari Australia, senator ke sesiapa ke datang ke parlimen. Tengok kita pergi ke parlimen Australia. Wah, begitu besar, canggih, ada banyak bahagian research unit dan sebagainya. Tapi sini, kita lihat yang mungkin tempatnya hanya sesuai untuk baleng.
Tapi memang kalau kita nak naikkan taraf yang jadikan parlimen kita, saya tak mau sentuh tentang software seperti apa ni sebut oleh yang berhormat Paripurna semalam tentang ada select committee yang lebih banyak. Ini saya tidak mau sentuh, tapi saya rasa yang hardware yang kita lalui sekarang yang menunjukkan yang kerajaan kita, yang kontraktor kita JKR ini memang amat tidak berkesan. Saya percaya Timbalan Speaker juga setuju pada kenyataan saya, walaupun Yang Berhormat tidak boleh berucap sekarang. Dan saya rasa yang saya nak minta Yang Berhormat Araf berikan satu taklimat kepada kita semua apa yang berlaku, dan supaya kita semua tahu, kita boleh prepare berapa lama kita perlu tahan keadaan kita sekarang. Jadi adakah yang semua pengubahsayaan Malaysia, adakah kita akan satu keadaan atau environment yang lebih baik? Macam sekarang kita kalau nak jumpa ada visitor, nak jumpa pelawat asing atau orang nak jumpa kita sebagai ahli parlimen, dibangun parlimen ni, memang tak ada tempat. Jumpa di mana? Jadi kita terpaksa pergi ke league club lah, pergi club lain lah untuk berjumpa orang, kerana memang sini parlimen sudah tak ada tempat bagi kita untuk berjumpa sesiapa, termasuk juga speaker. Ini baling kita tak tahu lah, baling dia merarau raya di seluruh dunia, pergi menyelamatkan dunia macam Superman. Itu dia tak perlu ada di Dewan Rakyat inilah. Jadi tapi saya rasa kita perlu ada satu suasana yang lebih kondusif bagi kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai parlimen, supaya dari segi at least physical, saya tak kata software, kita boleh jadi kita ada satu keadaan yang mana lebih baik dan kondusif kepada pegawai kerajaan kita dan kita semua dan juga semua ahli berhormat dan dewan ni. Okey, ini ucapan saya. Sekian, terima kasih. Yang Watulu Rajang. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Datuk Yang Pertua kerana memberi